dia keseluruhan jemputan dia tak kurang 1,400. Untuk selebriti kita peruntukkan semua untuk top 5, lebih kurang dalam 250. Kita ada juga VVIP dan juga yang bukan top 5 juga, yang mana tiap-tiap board of directors dan juga chairman, CEO semua ada kita punya peruntukan, yang mana ada kotak kita untuk menjemput kawan-kawan rapat kita yang boleh jadi terdiri daripada kalangan selebriti dan juga bukan. Tapi terdapat juga selebriti veteran daripada Singapura dan juga dari Malaysia, lebih kurang 21 orang. Antaranya apa? Antaranya untuk selebriti, untuk artis veteran, Wai Sati dan juga Zaitun daripada Singapura. Yang daripada Malaysia ada Dayang Sofia, ada Sofia Ibrahim, ada Dato' Rosani Jamil. Ada juga yang mana yang tak dapat datang tu hantar dia punya warisnya, seperti Rosita Rohaizat. Ada juga kita tengah pujuk Datuk Salimah dan juga Datin Nur Azizah. Kami harap yang pelakon veteran yang banyak memberi sumbangan terhadap industri filem kita tu akan hadir samalah, sebab ini tahun ni agak special. Kita memang raikan dengan secara meriah artis-artis veteran sebagai menghargai sumbangan mereka terhadap industri filem negara kita. Kita juga cuba dapatkan Mak Sentul untuk hadir sama, tapi kemungkinan anak dia Rosli akan datang, sebab masa ini Mak Sentul dia tak berapa sihat. Prof, untuk mengelakkan rumah siap tahap berbunyi itu dari segi pemilihan pemenang tu nanti, agaknya kredibiliti juri itu macam mana? Kelompok yang macam mana, ataupun memang orang sama daripada musim sebelum ni? Orang lain. Dan untuk mengelakkan daripada pahat berbunyi tadi tu, kita rahsiakan nama juri. Seperti mana tahun lepas kita rahsiakan nama juri. Tapi walau bagaimanapun, juri-juri yang kita pilih itu berlatar belakang dan juga pengalaman yang hebat dan suka nak dipertikaikan. Dan juga kita ada kriteria yang jelas yang kita tetapkan supaya berlaku adil dan tak ada bias terhadap siapa-siapa pun. Begitu juga dengan anugerah seniman dan seniwati sepanjang zaman, kita ada kriteria yang jelas, yang berasaskan misalnya watak yang dipegang dan keutamaan kepada watak sebagai pelakon utama. Kalau perempuan heroin, kalau lelaki hero, itu menjadi salah satu dari kriteria. Yang kedua, dari segi kepelbagaian ataupun bakat, talent yang ada, misalnya mempunyai keupayaan ataupun kebolehan lebih daripada satu bidang, misalnya selain daripada pelakon, juga sebagai produser, pengarah dan sebagainya. Kita juga mengambil pengalaman, iaitu lebih lama pengalamannya dia, lebih banyak pengalaman, lebih lama maka lebih tinggi markahnya. Dan juga kita ada juga kriteria pencapaian di peringkat antarabangsa ataupun kebangsaan. Jadi kita skala kita adalah 1 sampai 10 tu untuk menentukan peringkat mana. Kalau lebih tinggi kejayaan dia, maka lebih tinggi markah dia. So itu antara semua bahagian ataupun semua kategori kita ada kriteria yang tertentu. Jadi ada yang cross kriteria, maksudnya dalam semua kriteria ada dia punya semua kategori ada kriteria yang sama, ada yang berbeza sikit-sikit. Jadi pada asasnya inilah untuk memastikan tidak ada pilih kasih, supaya konsisten keputusan yang diberikan oleh setiap juri terhadap subjek
yang dinilai. Soalan lain? Melihatkan perjalanan filem tahun ini, adakah boleh dirangkumkan bahawa perjalanan tahun ini lebih baik daripada festival filem tahun lepas atau macam mana? Secara kualiti filem itu sendiri. Baik tak baiknya subjektif sebenarnya. Sebab sebab panel juri yang berbeza, jadi perbandingan tak dibuat, melainkan kita ada buat satu kajian perbandingan antara keputusan tahun lepas dengan tahun ini dan kita boleh beritahu. Tapi secara umumnya filem-filem yang terpilih pada tahun ini kelihatan lebih baik daripada tahun lepas. Pertama berdasarkan, sebenarnya tahun lepas tak berapa sangat sebab kita masih dalam pandemik, dan filem dalam festival filem tahun lepas sebenarnya mengumpul 2 tahun punya filem, iaitu 19 sebelum 2019, sebelum Covid. Kita kumpul, kita pertandingkan. Jadi perbandingan tu susah untuk kita katakan kat sini sebab tidak ada kajian yang khusus untuk membuat perbandingan tersebut. Tapi secara kasarnya, secara umumnya kita tengok nombor satu, saya rasa lebih baiklah, saya nampak lebih baik. Pertama berdasarkan kepada penontonan ataupun kutipan tiket, dan kedua feedback daripada blogger-blogger dan juga daripada orang ramai yang menunjukkan, yang memberi feedback secara positif. Itu yang saya dapat saya jelaskan. Prof, saya ada 2 soalan. Satu nak pastikan, antarabangsa ini yang pertama kali kita adakan ataupun melibatkan filem antarabangsa pertama kali, ataupun yang sebelum ini pun pernah kan? Tak pernah, ni pertama kali. Soalan kedua, kenapa mesti melibatkan antarabangsa untuk dalam industri festival filem Malaysia? Dan yang kedua soalan itu adalah dari segi penilaian mereka, juri-juri yang menilai filem internasional ni adalah orang lokal atau orang internasional? Soalan tadi dah tanya sebelum ni kan? Belum. Okey, pertama sekali dia bukan satu kategori, dia bukan satu kategori seperti mana filem-filem yang kita bandingkan, tapi dia merupakan anugerah khas juri untuk filem antarabangsa. Sebenarnya kita punya perancangan awal, kita jadikan ini sebagai satu kategori yang mana kita akan panggil juri-juri daripada luar negara untuk menilai filem-filem tersebut. Tapi atas cadangan juri-juri yang ada dan juga pandangan daripada berbagai pihak, kita memulakan dengan yang lebih kecil lagi, iaitu anugerah khas juri. Jadi dalam hal ini kita buka satu kategori, dikatakan kategori antarabangsa ini sebenarnya untuk ke arah memartabatkan filem kita di peringkat antarabangsa. Jadi kalau kita hanya pertandingkan filem-filem dalam negara saja, maka kita hanya bersaing sama-sama kita. Jadi kita tak nampak di mana kita berada. Dan sebagai satu benchmark, misalnya buat masa ini kita membuat satu percubaan, iaitu juri-juri tahun ini akan menilai juri-juri yang sama, yang menilai filem antarabangsa dengan yang menilai filem tempatan adalah orang sama. Jadi di situ kita boleh nampak di pemangkahan dia adakah setara ataupun tidak. Jadi dalam hal ini, bila kalau kita tengok kita hampir setara, maka ini membuka ruang pada kita untuk tahun depan membuka satu kategori baru, filem antarabangsa terbaik. Soalan lain? Okey, satu soalan, bagaimana pihak FINAS sendiri untuk memastikan pencalonan ini datang di waktu hadir acara? Sebab baru-baru ni angkasa pun banyak artis yang wakil sampai media pun nak menjadi orang yang menang tadi. So macam mana pihak FINAS untuk memastikan begini tak berlaku?
Kita macam biasa kita akan keluarkan undangan RSVP yang mana semua calon, semua yang diundang, top 5 kita akan dapatkan pengesahan lebih awal untuk datang. Itu nombor 1. Nombor 2, kita sediakan penginapan. Nombor 3, kita sebenarnya hari ini kita buat pun sebenarnya sebagai satu usaha untuk memberi semangat untuk mereka yang tercalon tu untuk pergi ke festival Aceh Kemuncak, festival filem. Sebab kalau hari ini pun saya nampak dah macam betul-betul lah hari ini, walaupun tak betul dengan pakaiannya, pakaiannya macam glamorous kan, even reporter pun pakaian pun glamorous juga kan. Jadi kita dah nampak situ ada dia punya hype dia. Jadi kita harapkanlah sebenarnya kita ada usaha follow up. Kita akan follow up sebanyak 3 kali untuk mereka, untuk memastikan bahawa mereka akan hadir. Dan paling teruk sekalipun mereka hantar wakil yang dekat dengan mereka untuk menerima hadiah. Jadi kita akan elakkan seboleh-bolehnya wakil-wakil daripada ahli perbadanan untuk mengganti pemenang untuk naik ke pentas seboleh-bolehnya, sebab dia macam gambaran yang nampak macam tak berapa manis lah gitu. Jangan takut, jangan formal sangat. Mungkin jawapan saya macam formal, tapi boleh tanya, jangan takut tanya soalan. Lagi banyak soalan lagi bagus. Sebab lagi banyak soalan, lagi banyak coverage dia. Lagi seminggu lagi kan orang cakap macam mana persediaan setakat ini, persediaan dan persiapan sendiri. Bagus soalan yang semua soalan bagus. Yang ni dia memberi peluang untuk kita menjelaskan apakah persiapan kita. Setakat ni boleh katakan tiap-tiap minggu kita ada meeting. Tiap-tiap minggu, dan meeting sangat panjang, berjam-jam. Daripada pagi pukul 9, pukul 2 belum tentu habis lagi. Sebab kita akan tengok satu persatu secara detail, satu. Nombor 2, kita bukan setiap bahagian yang terlibat akan membuat pembentangan, tapi bukan secara verbal je. Kita kena tunjuk dia punya video, dia punya sebagainya untuk menunjukkan bahawa itulah yang akan berlaku. Begitu juga dengan stage juga ada video yang menggambarkan bagaimana akan berlaku pada hari kejadian. So itu, dan kita ada sebenarnya persiapan pra, semasa dan selepas FFM. So itu yang pra, banyak mesyuarat, banyak perbincangan, dan setiap bahagian akan memperbaiki teguran-teguran semasa mesyuarat, dan semasa festival kita memang melibatkan banyak pihak dan lebih ramai tenaga yang akan terlibat sama untuk memastikan dia punya flow dia berjalan dengan baik. Sebagai contoh untuk red carpet. Untuk red carpet kita ada dapat tajaan, dapat penaja yang menaja kenderaan misalnya BMW sebanyak 6 buah model 760 yang 740 model kereta yang mewah untuk bawa mereka yang terlibat di VIP, artis-artis ke red carpet supaya tak tersasar di tempat lain lah, ya. Dan ada pegawai-pegawai atau staf dari Perpinas FUH akan menjaga laluan dan mengarahkan VIP ke mana nak pergi. Itu contoh dia, maknanya kita persiapan sangat rapi, iaitu kita sangat mikro. Mikro maksudnya pengurusan secara mikro, iaitu kita melihat satu persatu tiap-tiap bahagian, tiap-tiap perkara yang nak dilaksanakan. So itu dari segi perancangan kita. Maknanya kita berharap melalui perancangan yang teliti, yang rapi, kita akan dapat menghasilkan festival yang efisien, yang tidak, kalau boleh kita tak nak ada cacat celah, supaya bukan saja Pahat
rumah siap pahat berbunyi, kita nak elakkan juga apa saja. Mungkin ada kelemahan sebab kita manusia, tapi kita cuba atasi melalui perancangan yang rapi. Berapa bajet untuk ini kau mandakan dibuat di Melaka kan? Bajet saya tahu, tapi tak tahu lah boleh kongsi ke tidak. Boleh? Boleh kongsi ke? Saya bagi tahu. Encik Z pun sponsorship kita boleh beritahu lah. Sponsorship kita dapat cash, kita dapat lebih kurang 200,000 buat masa ni lah, dia bertambah. Kita expect 337,000 sponsorship lah. Yang mana paling utama kita target kita ialah 200,000 untuk hadiah wang tunai. So alhamdulillah kita ada 200,000 untuk hadiah wang tunai, dan selebihnya ialah in-kind. Macam saya kata tadi, ada banyak syarikat yang menaja untuk pelbagai perkara lah. Jadi tahun ni agak persiapan agak rapi juga macam saya kata tadi, yang mana penaja-penaja pun sebenarnya dapat benefit daripada tajaan lah. Jadi itu sebab mereka sangat berminat. Biasanya pengeluaran cukai yang kita dapat daripada Motek. Di samping itu ROI daripada untuk penaja-penaja ni agak banyak juga ya. Di samping kita tayangkan secara live, kita tayangkan semasa dalam di tempat ni lah, di Encore secara langsung, dan juga perkara lain lah, ada banyak dia punya. Di samping kita letak banting dan juga di LED sekeliling Encore. So dari segi bajet tu saya tak boleh nak sebut lah, tak boleh nak sebut, saya rahsiakan lah. Tapi agak besar, sebab buat di luar memang besar, sebab semuanya melibatkan perbelanjaan, melibatkan kos. So maknanya pemenang setiap kategori dapat berapa banyak? Minimum 5,000, setakat ni maksimum 15,000 untuk semua kategori, dan kita ada anugerah yang terbaik dan DKD sebanyak RM500,000. So kategori saya yang begitu, dan kita ada RM15,000 untuk anugerah seniman sepanjang zaman dan juga anugerah seniwati sepanjang zaman. So DKD untuk pemenang filem terbaik tu, DKD tu ada tak macam perancangan dulu yang kata nak gabungkan yang terbaik tu untuk buat satu filem? Yang tu diteruskan? Itu lain, itu program lain. Kalau untuk festival filem ni kita bagi kita bagi RM500,000 untuk pemenang, dan ini diberi kepada producer. So producer akan menghasilkan filem lain, dan mungkin kalau tak cukup, producer kena keluarkan duit sendiri. Setakat ni itu perancangan dia, tapi untuk akan datang kami menjangkakan pemenang kategori filem terbaik akan dinaikkan ke 1.5 juta untuk yang next akan datang. Okay, Prof, bila kita bayangkan festival filem ni, kita bayangkan ada side event dekat tempat tu. So mungkin ada something yang Baik, ada memang ada perancangan awal, sebab kita bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Melaka. So perancangan awal ni sebenarnya kita ada aktiviti yang sinonim dengan Finas. Antaranya ialah Coffee at Finas, iaitu kopi singkatan kepada komuniti at Finas, yang mana kita melibatkan komuniti dalam konteks bengkel ataupun khusus-khusus yang berkaitan dengan kemahiran, seperti contohnya penulisan skrip, asas lakonan, drone, penggunaan drone untuk penggambaran, dan macam-macam lah, macam-macam. Dan itu akan dilaksanakan juga. Di samping kita ada Jom Pitch, program yang melibatkan
produser untuk mendapatkan dana sebanyak RM10,000, dana mikro sebanyak RM10,000, di samping aktiviti meet and greet dengan artis, dan juga apresiasi filem selari dengan filem-filem top 5 yang ditayangkan di 6 pawagam di Melaka, yang mana sesi apresiasi filem ini akan berlangsung selepas daripada tayangan filem tersebut. So ini antara aktiviti sisipan yang kita akan buat sepanjang 28 hari bulan hingga 1 hari bulan Disember 2022. Ada soalan lain? Tentang matlamat kita ialah kita ada 3 perkara matlamat. Kita ada 3 matlamat core teras. Iaitu pertama kita nak merakyatkan festival kita. Yang keduanya kita nak menggalakkan menggalakkan young filmmakers untuk mengadirkan diri di dalam cocok filem mereka di masa-masa akan datang. Yang ketiga ialah kita nak mengantarabangsakan festival kita. Inilah 3 matlamat di mana di sini sebagai satu, kita anggap sebagai satu katalis festival kali ini. Semoga sekiranya berjaya kita akan teruskan festival ini secara yang lebih hebat, yang lebih besar, yang lebih dynamic. Ada soalan? Okay, from one last question, apa keistimewaan FFM kali ini kecuali pelibatan movie-movie international? Nombor satu, keistimewaan dia kita buat di luar daripada Lebah Kelang, sebab mengambil kira kebanyakan festival yang dibuat di negara kita bertumpu di Kuala Lumpur. So kita buat di Melaka ini sebab untuk memberi peluang kepada peminat-peminat filem untuk terus sama memeriahkan lagi Festival Filem Malaysia yang ke-32. Nombor 2, kita bawa sama artis-artis veteran. Ini pun istimewa juga sebab kita menghargai selagi mereka masih hidup, kita beri peluang untuk mereka rasa dihargai. Dan dengan kita juga ada program sisipan bersama-sama dengan artis veteran ni, iaitu kita menjemput penyanyi-penyanyi seperti P. Radhi, kita panggil yang mempunyai suara macam P. Ramlee, walaupun dia nyanyi lagu apa sekalipun suara dia tetap kekal macam P. Ramlee. So itu antara daya tarikan di samping persembahan-persembahan oleh artis-artis veteran dan juga waris-warisnya untuk malam koktail. Kita juga untuk keistimewaan lain tu anugerah ni, kita ada sebenarnya, kita sedang berusaha untuk mendapatkan anugerah hadiah atau tajaan yang lebih besar. Kita yang ni tak nak tulis, boleh tak tulis apa, sebab kita tengah menunggu daripada DRB Haikom untuk mendapat sekurang-kurangnya 2 biji kereta sebagai hadiah kepada pemenang. Tapi yang dah pasti ialah bersama-sama dengan hadiah wang tunai, ada hadiah lain, antaranya ialah hadiah untuk mengerjakan umrah. Kita dapat 3, sekurang-kurangnya 3, dan kita masih menunggu lagi daripada beberapa pihak lagi yang akan memberikan hadiah sumbangan umrah beserta wang tunai sebanyak RM20,000. Itu tengah kita tunggu dalam sehari 2 lagi. Untuk pada asasnya dah ada persetujuan, tapi kita tunggu keputusan daripada syarikat tersebut untuk menaja dari segi package umrah dan wang tunai. Ada banyak lagi penaja-penaja lain seperti yang saya sebut tadi yang menaja dalam bentuk in kind. So yang itu yang akan datang.
sama dengan kita juga ada semalam dah disetujui 2 hari lepas untuk tetamu-tetamu kalau bernasib baik akan dapat package untuk wellness, untuk kesihatan yang bernilai hampir RM1,000 lah, dan terbukti digital testimoni dia bagus lah, dan produk tu terkenal di seluruh dunia. So itu satu yang ada elemen surprise kat situ lah. Jadi penaja bersetuju dan keseluruhannya lebih kurang dalam RM150,000. Sorry Prof, yang tadi kereta tu untuk pemenang yang mana? Kereta tu sebab belum dapat, kita malah nak cerita kan. Lagi seminggu dah ni, mesti orang sekitar harapan dapat kereta. Kita pun suspend, bukan saja pemenang ataupun penonton, kita pun suspend sebab cadangannya untuk anugerah seniman dan seniwati sepanjang zaman. Ni dah boleh sebut lah. Nak sebut pun tak berani lah sebab nanti takut kita putih mata tak dapat sebab, tapi kita berusaha sebab penajanya yang sama dengan asal anugerah Sri Akasa. Jadi bermakna 20K dan juga apa tadi, package umrah 15K. Yang dah ada sekarang ni, yang dah pasti ialah 15K untuk anugerah seniman dan seniwati sepanjang zaman. Dan saya mensasarkan 3 package umrah. Ini sekurang-kurangnya anugerah seniman dan seniwati akan dapat seorang satu package umrah. Yang lagi satu tu kita belum tentu sebab kita nak tengok pemenang. Sebab kalau pelakon Cina menang anugerah pelakon harapan terbaik, takkan nak bagi package umrah, betul tak? So kita kena pasti dulu siapa pemenang dia, barulah kita sesuaikan package umrah tu dengan pemenang dia. Pada masa ni yang dua tu kita dia ada sama ada untuk seniman dan seniwati sepanjang zaman, sebab itu adalah anugerah tertinggi sebagai satu pengiktirafan yang besar. Option 1 sebenarnya ialah kereta dengan wang tunai RM15,000. Option 2 yang dah ada dalam tangan RM15,000 dan juga package umrah. Itu dalam tangan. Jangan salah tulis salah satu dia ada 2 option. Kalau dapat kereta, maka kereta dengan RM15,000. Kalau tak dapat kereta, RM15,000 dengan package umrah. Package umrah bernilai RM10,000. Prof, boleh saya tambah? Sorry saya tak boleh cakap. Suara tak ada kempen. Dia sebenarnya salah satu yang menarik kenapa Festival Filem Finas memilih Melaka. Selalunya kita buat di Kuala Lumpur. Salah satu tempat dia encore tu. Sebab kita ada 4 stage yang berbeza. Dengan keunikan setiap satu stage tu dia berbeza-beza. Dan tempat tontonan tu dia akan bergerak. Ini special yang kita akan bermain dengan suasana yang unik sambil kita mengadakan festival filem tu. Ni yang siapa yang tak pergi dia rasa rugi lah. Dia rasa rugi. Dan kita ada satu artis Korea. Yes, dia akan mungkin dia akan menyanyikan lagu dalam bahasa Malaysia. Ni yang unik dia. Ni salah satu Hambyul. Hambyul dari Korea. Big stage Korea. Jadi kalau kita nak menuju ke global international, salah satu impact dia stage ada 4 stage yang berbeza, yang mempunyai keunikan dia berbeza, keindahan dia nanti. Sebab tu kita pilih Melaka. Sebab tu keunikan ni korang takkan rasa macam mana kita buat di Kuala Lumpur. Sebab tu kita memilih Melaka tu dengan kos yang agak sikit berbeza tinggi berbanding kita buat di Kuala Lumpur. Ini yang sebenarnya sepatutnya korang kena tertunggu-tunggu
apa yang kita nak buat. Ada banyak pegawai finans yang menguruskan kat sana. Kita dah tengok dia punya keunikan tu memang sangat terbaik di peringkat terbangsa stage itu. Sebab tu korang kena hadir nak tengok penyanyi mana yang kena basah, penyanyi mana yang kena mandi dalam hujan, penyanyi mana yang bermain dengan CGI apa benda sebagainya. Dan kita tengok Hampiul tu dia boleh nyanyi bahasa Malaysia ke tak? Boleh. Kan? So inilah sebenarnya kan? Ini yang sebenarnya yang kita nak tonjolkan. Kau international, kau kena nyanyi dalam bahasa Malaysia. Ini yang kita berjuangkan dulu. Kalau seniman dulu berjuang, you artis mana ke datang Malaysia cakap bahasa Malaysia. Itulah identiti kita sebagai Malaysia. Inilah dia punya identiti tu. Saya tak bercakap banyak. Terima kasih. Sorry, Prof, nak tanya soalan last kali kedua. Kita balik pada bab 3 tadi, bab juri. Ada tak panggil juri luar, juri antarabangsa? Tak, macam segitu tadi, cadangan awalnya tak. Tapi bila kita downgrade daripada kategori filem terbaik antarabangsa kepada anugerah khas juri, maka kita tak panggil lagi keluar. So macam saya kata dia, alasan dia supaya kita nak tengok, kita boleh buat perbandingan antara filem luar dengan filem dalam dengan menggunakan kriteria yang sama oleh juri yang sama. Di situ kita boleh nampak yang perbezaan. Tengok markah sama ke, dia punya kualiti sama atau tidak, berdasarkan markah yang diberikan. Okay? Prof, soalan last keempat. Last keempat. Yang pasal kan yang package umrah tu memang ada lah. Dah dapat. So macam kata kan dah dapat kereta juga kan. So diorang dapat 3 tu. Umrah dapat, kereta dapat dan duit wang pun dapat. Soalan ni susah nak jawab. So kita tengah fikir ni. Tengah fikir sebab takkan nak banyak-banyak pada orang sama kan Macam ni lah. Kemudian kita pergi bagi reporter kan. Okey, Kita sebenarnya macam saya kata tadi, saya masih belum menerima keputusan terakhir siapa yang akan menang bagi setiap kategori. Tadi kita announce top 5 kan. Keputusan terakhir saya tak dapat lagi. Saya akan tengok keputusan terakhir itu nanti yang package umrah tadi, tengok kereta ataupun apa kan.